Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Perbadanan Pembangunan Kampung Baru telah menyediakan Pelan Induk Pembangunan Kampung Baru 2040 sebagai hala tuju baru perancangan dan pembangunan kampung baru untuk tempoh 20 tahun akan datang. Hala tuju baru pembangunan kampung baru ini adalah lebih realistik dan boleh laksana melalui pendekatan pembangunan yang lebih fokus mengikut kawasan keutamaan dan mengambil kira kompleksiti sesuatu kawasan melalui pembangunan secara organik. Definisi pembangunan organik merujuk kepada proses pertumbuhan, struktur, bentuk dan penyesuaian yang terdapat di sesuatu kawasan. Konsep pembangunan ini adalah pembangunan organik di mana pembangunan dilaksanakan berasaskan grid yang dibentuk oleh jalan-jalan raya utama sedia ada dan kawasan pembangunan dibahagikan kepada blok-blok pembangunan di dalam grid. Konsep pembangunan grid ini bertujuan memastikan pembangunan dilaksanakan secara mampan dan inklusif, melibatkan penyertaan oleh pemilik tanah serta semua berkepentingan melalui blok-blok pembangunan yang telah dikenal pasti. Bagi memastikan pembangunan semula dapat dilaksanakan dengan lancar, beberapa proses mekanisme perlu dilaksanakan supaya hala tuju baru ini dapat dicapai melalui proses berikut. Yang pertama, Kementerian bersama PKB akan menjalankan program untuk mempromosikan 44 blok pembangunan kepada pemaju dan pelabur dalam dan luar negara. Yang kedua, penglibatan pemilik tanah secara usaha sama dengan pemaju swasta untuk membangunkan tanah milik mereka atau inisiatif pemilik tanah yang berkeupayaan membangunkan secara bersendirian dan juga melibatkan kerajaan untuk membangunkan pembangunan bagi tujuan awam. Yang ketiga, kementerian melalui pembangunan kampung baru akan memantau proses rundingan atau libat urus di antara pemilik tanah dengan pemaju bagi memastikan kepentingan kedua-dua pihak tercapai dan berjalan lancar. Yang keempat, kaedah pengambilan tanah di bawah Seksyen 3 dalam braket 1 braket B atau C Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta 486 akan digunakan sekiranya gagal mendapat persetujuan pembangunan. Namun begitu, persetujuan perlu mencapai 50% bagi membolehkan kaedah pengambilan tanah digunakan. Visi Pelan Induk Pembangunan Kampung Baru 2040 adalah kampung baru sebagai pusat perdagangan dan pertempatan yang inklusif di Kuala Lumpur. Manakala misi Pembangunan Induk Pelan Pembangunan Kampung Baru 2040 adalah membangunkan kampung baru melalui penyertaan bersama pemilik tanah dan semua pihak berkepentingan dengan penekanan terhadap pembangunan yang berupaya meningkatkan sosioekonomik bersama dimiliki dan berdaya huni di samping mengekalkan nilai persekitaran tempatan di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kampung baru akan dibangunkan melalui konsep pembangunan organik yang mana akan dibangunkan berasaskan grid, berpandukan kepada jalan-jalan raya utama sedia ada dan kawasan pembangunan dibahagikan kepada blok-blok pembangunan di dalam grid di kedua-dua kawasan MAS atau di luar MAS. Cadangan pembangunan di kawasan MAS melibatkan 38 blok pembangunan, manakala 6 blok pembangunan dicadangkan di luar kawasan MAS, menjadikan jumlah 44 blok pembangunan keseluruhannya. Okey, dari sejak PKB ditubuhkan pada 2012,
kita telah menjalankan 3 kajian kan. Kajian-kajian tersebut adalah lebih bersifat komprehensif atau pembangunan secara menyeluruh lah dengan pengaruh pembinaan tanah. Tapi kita melihat dari segi cabaran pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya lah sebab akan melibatkan cantuman tanah oleh penduduk-penduduk lah. Justru itu pendekatan PIPKB yang kita buat sekarang ni perlu dibangunkan secara organik lah. Yang akan dibangunkan secara berfasa mengikut kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan dan adalah diharapkan mekanisme ini melalui proses promosi blok-blok pembangunan kepada pemaju dan pelabur dapat membantu dalam kita membangunkan kampung baru secara keseluruhan lah untuk tempoh 20 tahun akan datang. Jadi bagi mencapai matlamat pembangunan menyeluruh tersebut terdapat 5 elemen utama konsep pembangunan yang kita akan terapkan dalam pembangunan tersebut. Yang pertama ialah kita penggunaan tanah yang optimal lah bagi memberi peluangan yang terbaik kepada pemilik dan juga pewaris tanah. Di samping itu juga kita akan melaksanakan pembangunan yang moden dan terancang untuk kita di samping kita mengekalkan nilai-nilai tempatan budaya, kita juga akan menggalakkan penyediaan dan penggunaan mod pengangkutan awam dan juga mod pengangkutan lain supaya kita dapat laksanakan satu pembangunan yang komprehensif di kampung baru, dan juga kita memberi penekanan kepada pembangunan hartanah yang kompetitif yang boleh dimiliki oleh semua golongan di kampung baru, dan juga kita yang penting kita nak menerapkan elemen bandar pintar di Kuala Lumpur, di kampung baru selaras dengan PSKL atau PTA 2020 di kampung baru. Kaedah pelaksanaan pembangunan kampung baru adalah melalui 2 cara. Yang pertama, kita akan membuat penyatuan lot cantuman lot di mana kita menetapkan saiz minimum cukup 30,000 kaki persegi. Merupakan saiz yang optimum lah untuk kita membolehkan satu cadangan pembangunan yang memenuhi keperluan teknikal yang berkualiti dan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang sedia ada di dalam satu pembangunan. Jadi faedah penyatuan lot ni untuk kita mencapai satu reka bentuk bangunan yang lebih fleksibel dan berkualiti di kampung baru, dan juga kita meningkatkan tahap penyediaan infrastruktur sesuai dengan permintaan dan daya tampungan kawasan. Di samping itu juga kita penyediaan kawasan hijau dan juga menunjukkan ruang awam yang optimum bagi kemudahan penduduk, dan juga kita menunjukkan satu susun atur tempat letak kereta yang menjadi kemudahan penting kepada penduduk lah. Okey, kita dah sediakan pelan induk ni kan, pelan induk, tapi kita perlu mempromosilah pelan induk ni supaya dapat dilaksanakan, di mana kementerian bersama dengan PKB menyediakan strategi lah untuk mempromosi ataupun road tour kepada pemaju-pemaju dan pelabur-pelabur untuk bersama-sama membangunkan kampung baru bersama dengan pemilik atau penduduk. Di samping itu juga kita menyediakan insentif-insentif khas lah untuk kita memberi manfaat atau menggalakkan pembangunan oleh pelabur-pelabur. Di samping itu juga kita akan menjalankan rundingan peringkat untuk mendapatkan persetujuan pemilik tanah terhadap pembangunan yang kita laksanakan, dan juga bersama pemaju untuk membuat rundingan dengan penyediaan model pengurusan dan tawaran yang diberikan kepada pemilik tanah lah untuk mendapat pulangan yang optimum kepada pemilik tanah dan juga kepada pemaju. Di samping itu juga kita menggalakkan usaha sama secara persediaan lah. Kalau pemilik tanah mampu menjalankan secara persediaan pembangunan, mereka boleh menjalankan usaha sama dengan pemaju ataupun pelabur. Di samping juga kita ada kerajaan memberi komitmen untuk membangunkan pembangunan khususnya untuk tujuan-tujuan awam dan juga kemudahan awam dan juga infrastruktur bagi meningkatkan tahap pembangunan di kampung baru untuk menarik pelabur atau pemaju melaksanakan pembangunan di kampung baru. Dan akhir sekali, kita juga akan pakai kaedah pengambilan balik tanah lah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 iaitu Akta 486. Kiranya rundingan untuk mendapatkan persetujuan gagal dicapai lah, tapi sekurang-kurangnya kita perlu dapat persetujuan 50%. Ini berdasarkan pada dasar kementerian lah melalui pelaksanaan pembangunan semula di Kuala Lumpur, dasar yang digunakan pakai untuk kita buat Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 ni lah. Jadi bagi merealisasikan pembangunan tersebut, kita juga melibatkan mekanisme dari segi penubuhan 3 jawatankuasa. Satu, jawatankuasa eksekutif infrastruktur,
Kampung Baru yang akan bertindak sebagai penyelaras kepada projek-projek pembangunan semula di Kampung Baru, dan di mana jawatankuasa ini secara amnya untuk memberi kelulusan dasar terhadap suatu projek pembangunan yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah jawatankuasa khas pembangunan semula Kampung Baru di peringkat PKB yang akan difungsikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif yang akan membantu menyelaras cadangan oleh pemilik tanah dan pemaju sebelum dimajukan kepada DBKL lah. Dan yang ketiga adalah jawatankuasa OAC di peringkat DBKL yang akan difungsikan oleh Menteri Persekutuan untuk mempertimbangkan dan memberi kelulusan terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Baru.